Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Fendi. Kali ini kita akan kupas satu lagi tajuk yang terdapat dalam pendidikan jasmani tingkatan 2, iaitu bagi acara olahraga asas lompat jauh. Jom. Okey, kali ini kita akan tengok satu lagi tajuk yang terdapat di dalam unit 6, iaitu olahraga asas. Dan kali ini kita akan membincangkan dalam olahraga asas ni kita ada 3 sukan utama, iaitu lomba jalan kaki, merejam lembing dan juga acara lompat jauh. Sebelum tu kita tengok dulu apakah kandungan ataupun standard kandungan yang terdapat di dalam unit 6 ini. Standard kandungan yang pertama iaitu melakukan kemahiran olahraga asas dengan lakuan yang betul. Mengaplikasikan pengetahuan serta konsep pergerakan dan juga prinsip mekanik semasa melakukan kemahiran olahraga asas. Jadi kita akan belajar nanti secara lebih terperinci tentang teknik lakuan dan juga konsep mekanik dalam melakukan aktiviti olahraga asas. Seterusnya, mematuhi dan juga mengamalkan elemen pengurusan dan juga keselamatan. Ini merupakan perkara yang perlu dititikberatkan sepanjang menjalankan aktiviti kemahiran olahraga asas ataupun kemahiran fizikal di padang. Seterusnya, menunjukkan keyakinan dan juga bertanggungjawab ataupun tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. Dan pelajar adalah tanggungjawab pelajar itu sendiri. Seterusnya, berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal. Jadi sepanjang melakukan aktiviti ada interaksi antara rakan sesama rakan ataupun rakan dengan guru. Seterusnya, membentuk kumpulan ataupun kerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal. Maksudnya sepanjang melakukan aktiviti ini wujudkan satu kumpulan untuk saling membantu sepanjang melakukan aktiviti. Dan akhir sekali, memahami dan juga mengaplikasikan etika sukan semasa melakukan aktiviti fizikal. Dan etika sukan ini harus diterapkan ke dalam diri setiap pelajar supaya dapat melahirkan generasi yang beretika dan juga mempunyai sahsiah diri yang tinggi. Tajuk kita pada kali ini iaitu kita akan belajar tentang kemahiran lompat jauh. Lompat jauh merupakan satu acara yang memerlukan peserta untuk melakukan beberapa aktiviti, iaitu berlari, melonjak, melayang, melompat dan juga mendarat. Dalam acara lompat jauh, otot-otot pada bahagian kaki perlu diperkuatkan bagi mendapatkan daya lompatan yang lebih jauh. Fokus utama semasa kita melakukan latihan lebih kepada aktiviti lower body, iaitu bahagian pinggang ke bawah. Dan juga upper body pun memainkan peranan juga, terutama apabila kita membuat larian. Tangan perlu dihayungkan semasa kita melakukan aktiviti larian. 3 gaya, iaitu gaya gantung, dan kedua gaya layang, dan ketiga gaya kayuh. Iaitu kita akan tengok sekejap lagi. Ketiga-tiga gaya ini memerlukan ataupun melibatkan 4 fasa utama lakuan, iaitu fasa yang pertama merujuk kepada fasa larian landas. Fasa kedua, fasa lonjakan. Fasa ketiga, fasa layangan. Dan fasa terakhir iaitu fasa mendarat. Kita akan tengok dan kita akan kupas satu persatu setiap fasa-fasa tersebut supaya pelajar-pelajar semua lebih faham nanti. Kita tengok kepada fasa yang pertama. Fasa pertama merujuk kepada fasa larian landas. Dan pada fasa ini, atlet ataupun pelajar semua harus melakukan aktiviti larian pada jarak yang singkat
untuk membuat aktiviti lompatan. Okey, jadi murid perlu berlari dengan pantas dan terkawal. Okey, pantas dan terkawal. Okey, dan jumlah langkah larian berbeza antara setiap individu. Okey, faktor ini merupakan jumlah langkah membolehkan murid mencapai kepantasan yang maksimum untuk menghasilkan lonjakan yang berkesan. Baiklah, untuk mendapatkan jarak larian landas yang sesuai, pelajar mesti membuat ukuran untuk mendapatkan jarak larian. Okey, kalau kita boleh tengok sini, okey, bermula daripada papan lonjakan, pelajar mesti berlari membelakangi tempat lompatan atau pasir itu, menghala ke arah larian, okey, dan buat kiraan mengikut nombor ganjil. Dan kaki yang akan memulakan larian ialah kaki yang non-dominant. Contoh, kalau pelajar tersebut kaki dominan dia ataupun kaki yang dia kuat sepak bola dan sebagainya ialah kaki kanan. Jadi permulaan untuk mendapatkan step larian daripada starting block ataupun kita panggil pelantar lonjakan tu, mestilah bermula dengan kaki kiri. Biasanya cikgu akan ajar kepada pelajar, terutama pelajar-pelajar sekolah, dengan kiraan nombor ganjil, iaitu nombor 5, 7, 9, 11, 15 ataupun mungkin boleh cecah sampai 21. Contoh, kalau pelajar-pelajar untuk bahagian awal, pada peringkat awal, cikgu lebih galakkan kamu semua dapatkan jarak larian sekitar 11 ataupun 15 langkah sahaja. Dan selepas you dapat jarak tu, contohnya you ambil jarak langkah 5 langkah. Okay, step 1, 2, 3, 4, 5, mengikut langkah yang betul. Okay, you tandakan dengan satu marker. Okay, bolehlah you ambil kertas ke ataupun you letak botol air ke situ. Dan pusingkan badan menghala ke arah tempat ataupun mendarat. Okay, dan mulakan larian dengan kaki yang dominan. Setelah belajar membuat kiraan, teruskan saja larian tu. Okey, tak kisah batal tak batal, nombor 2. Okey, jadi you lari, you kira 5 langkah. Bila cukup saja 5, langkah kelima 1, 2, 3, 4, 5, you terus jump tinggi ke atas. Okey, itu salah satu prinsip dalam acara lompat jauh. Kita bukan lompat jauh, sebenarnya kita lompat tinggi ke atas. Okey, biasanya saya galakkan pelajar-pelajar dapatkan sudut 45 darjah. Okey, maksudnya horizontal you dapatkan 45 darjah, you lompat ke atas. Okey, bukannya you lompat ke depan. So bila you lompat ke depan, graviti akan tarik dan ini akan menyebabkan pelajar mendarat dengan lebih cepat. Okey, jadi macam mana you nak elakkan daripada mendarat lebih lewat sikit ataupun mendapatkan lonjakan yang lebih jauh? Okey, semasa buat larian sudut 45 darjah, so you take off ke atas. Okey, dan buat kayuhan kaki. Okey, dan dia akan jatuh lewat sikit. Graviti akan lambat tarik. Ubah mentaliti ataupun mindset. Kita buat aktiviti lompat jauh bukan nak lompat jauh, tapi kita nak lompat setinggi yang boleh supaya graviti boleh tolak kita ataupun momentum boleh tolak kita bergerak dengan lebih jauh. Nanti boleh cuba nanti. Betul tak apa yang cikgu cakap? Okey, kalau macam mana, apa beza dia kalau you lari terus lompat ke hadapan dengan you lari you lompat ke atas? Biasanya you akan dapat perbezaan yang sangat-sangat ketara. Okey, kemungkinan boleh cecah sampai 1 meter perbezaan jarak lompatan yang biasa dengan lompatan yang cikgu ajar tadi, iaitu mengikut sudut 45 darjah. Cikgu akan tunjukkan beberapa drill yang boleh digunakan untuk mendapatkan lompatan yang lebih baik. Okey, yang kedua iaitu fasa lonjakan. Okey, fasa lonjakan di sini iaitu merujuk kepada tapak kaki memijak papan lonjakan dengan tepat. Okey, sebab tu kita kira tadi kita ada 5 langkah. Okey, sepatutnya langkah yang kelima tu kaki kita memang pijak pada plate pelantar. Contoh cikgu guna sini. Okey, buku ni sebagai pelantar. Okay, so bila you dari 1, 2, 3, 4 and 5 tu kaki you dah pijak pada plate pelantar. Macam sini, okay, 1, 2, 3, 4, 5, and then you pusingkan badan you. Okay, pusingkan badan, and you langkah juga bersama 1, 2, 3, 4, 5. Sure, cikgu berani cakap, step yang kelima, sure you akan pijak pada papan lonjakan. Ujung kaki tidak boleh melepasi papan lonjakan. Okey, contoh sini.
Ini ialah kawasan balikan hadapan ni ialah kawasan pasir. Jadi hujung kaki sini tak boleh melepasi walaupun sikit. Okey, walaupun sikit. Sekejap lagi cikgu akan tunjuk keraktan video yang cikgu ambil, yang mungkin cikgu boleh kongsikan kepada semua. Okey, jadi tak boleh lebih walaupun sedikit pun dikira batal, walaupun jarak dia cuma tak sampai 1 cm. Okey, ini biasa jadi kekeliruan, terutama guru-guru yang mengirim pelajar ke acara olahraga. Okey, biasanya memang kita bila kita berada ataupun berada di luar kawasan track, okey, ataupun arena, kita tengok daripada jauh memang tak nampak. Okey, memang tak nampak. Okey, so that's why ada hakim di situ, dan hakim akan berdiri betul-betul dengan plate tersebut. Okey, pada pelantar situ hakim akan berdiri betul-betul sini. Jadi kalau kita tengok pada sudut yang berbeza, kita akan nampak macam tak batal. Okey, ini yang selalu terjadi. Okey, dan ada setengah cikgu yang buat recording rakaman. Jadi saya nasihatkan tak perlu. Okey, tak perlu buat rakaman macam tu. Sebabnya kalau ikutkan rakaman yang cikgu buat tu langsung tak sah. Okey, sebab ada banyak prosedur dia. Okey, jadi kita percayalah kepada hakim tu. Okey, so hakim akan berdiri betul-betul menghadap ataupun menghala ke arah papan lonjakan. Okey, seterusnya kaki hendaklah kuat dan diluruskan pada saat akhir untuk membantu mencapai lonjakan yang maksimum. Okey, kaki bebas hendaklah diayun ke hadapan dan bahagian lutut diangkat tinggi. Sekejap lagi kita akan tengok macam mana kedudukan stand kaki. Okey, mesti 90 degree. Okey, 90 degree. Okey, semasa lonjakan. Okey, so you hayun kaki. So 90. Okey, cikgu akan tunjuk nanti macam mana untuk kita buat hayunan tersebut. Dan kedua-dua belah tangan diayun ke hadapan dan ke atas untuk membantu mencapai lonjakan yang maksimum. Okey, sama seperti you berlari. Okey, kita hayun. Okey, make sure untuk hayungan tangan, okey, bantal kaki tangan depan, okey, dihayunkan. So you jangan cross. Okey, sebab biasanya bila you lari macam ni, ini akan menyebabkan koordinasi badan tak seimbang. Okey, dan boleh menyebabkan atlet tersebut jatuh. Okey, jadi buat larian yang lurus. Okey, so itu ialah teknik asas dalam aktiviti larian. Mungkin ada pelajar okey yang mempunyai teknik yang tersendiri. Okey, fasa layangan, okey, tengok situ. Gaya badan dan pergerakan murid pada fasa ini bergantung kepada gaya yang hendak digunakan. Pada peringkat awal ni, seeloknya gunalah asas yang terlebih dahulu. Okey, sebelum kita pergi pada teknik-teknik yang lebih konkret ataupun yang lebih sukar. Supaya murid berada di fasa yang lebih lama. Okey, fasa semasa layangan tu berada lama di udara. Konsep ni sama seperti macam pelajar-pelajar melakukan eksperimen roket air. Okey, nak bagi roket air tu bergerak dengan lebih jauh, kena ada sudut berapa degree. Okey, berapa degree sudut yang you nak buat. Kalau you buat sudut tinggi sangat, maybe you ambil dalam 50 darjah, okey, roket tu naik tinggi tapi dia jatuh dekat. Okey, kalau you ambil sudut terlalu rendah, 45 degree contohnya, okey, roket tu boleh nampak macam pergi jauh tapi dia cepat landing. Okey, sedangkan roket tu boleh bergerak lebih jauh lagi. Okey, sama juga dengan konsep lompat jauh. Okey, saya nak cikgu nak kamu semua ubah mentaliti. Dalam lompatan lompat jauh, mesti kita lompat tinggi ke atas sekitar sudut 45 darjah, barulah kita akan dapat lompatan yang maksimum. Ajar memang atlet 100 meter, okey, dengan larian sebegitu dan teknik lompatan 45 darjah, cikgu berani jamin sure, okey, distance kamu lepas ni akan berubah. Sebab itu dalam acara-acara sebegini, okey, senang dapat medal bagi pelajar yang tahu teknik. Jadi cikgu lepas ni boleh ajar pelajar-pelajar menggunakan teknik ataupun formula yang saya cakap tadi. Okey, selepas melonjakkan, murid melujurkan kedua-dua belah kaki dan juga tangan ke hadapan. Okey, badan turut dicondongkan ke hadapan supaya nanti bila you mendarat, okey, kaki pijak pada pasir dan badan you tak jatuh ke belakang. Okey, ramai juga ada cikgu-cikgu pun ataupun pelajar pun keliru. Okey, tak tahu yang mana satu diukur sebab diingatkan kaki. Okey, bila you jatuh kaki, walaupun kaki jatuh ke hadapan, tapi gluteus maximus ataupun GM kamu jatuh belakang, pengadil akan kira yang mana belakang sekali.
Boleh. So ramai juga bila cikgu pergi kepada program kejohanan olahraga, ada cikgu pengiring terutamanya yang bukan sukan tak faham. So hari ini cikgu dah explain dah. Pelajar-pelajar pun boleh faham dah sedikit peraturan ringkas. Jadi that's why dalam acara lompat jauh, bila you jatuh, make sure you ke hadapan, ataupun ke tepi, supaya garisan ataupun sentuhan terakhir pada pasir itu garisan yang dia akan diukur, supaya you dapatkan jarak yang maksimum. Seterusnya kita tengok pada fasa keempat, iaitu fasa mendarat. Dalam fasa mendarat ni kita akan tengok sini, ketika berada dalam fasa ini, murid mestilah memberi perhatian kepada imbangan badan dan pencapaian jarak. Ini yang dicakapkan dalam buku teks. Sebenarnya tak perlu. Pada fasa ini, bila mendarat, make sure you mendarat dengan betul. Itu saja. Imbangan badan dan sebagainya tu akan bergerak dengan sendiri. Kaki dibawa ke hadapan dan mendarat dengan kedua-dua tumit kaki. So masa landing, masa lompatan, so mesti guna tumit kaki. So bayangkan kalau ini tumit kaki, mesti jatuh macam tu. Jangan jatuh macam ni. Nanti pergelangan ibu jari kaki you nanti ataupun jari kaki nanti boleh tercedera. Fleksi lutut untuk menyerap daya semasa mendarat. So semestinya bila jatuh saja bend you punya knee. Bend punya knee supaya tak berlaku hentakan. Bila you jatuh macam ni, akan menyebabkan vibration dan kesan dia lutut boleh tercedera. Itulah yang menyebabkan lepasan pada lutut. So bila you konsep dalam acara lompatan, bila kita berlari, bila kita berada di udara, contohnya berat kita 50 kg. Semasa berada di udara, berat kita akan menjadi 100 kg. Dan bila jatuh saja, kedua-dua lutut ni akan terhentak. Jadi that's why lah kita perlu bengkokkan lutut untuk menyerap daya. Jangan jatuh landing macam tu. Nanti dia akan impact. So kesan dia akan menyebabkan meniskus pada bahagian lutut kaki boleh tercedera. Boleh fracture. Retak. Itu saja. Dan seterusnya sini kita akan tengok secara detail macam mana teknik lakuan, dan juga kita boleh, cikgu akan tunjukkan sedikit drill yang boleh digunakan oleh pelajar ataupun cikgu boleh ajar kepada murid-murid. Kita akan tengok tentang teknik larian. Boleh tengok video ni. Ini adalah fasa lonjakan. So ni drill yang cikgu boleh lakukan kepada pelajar-pelajar ataupun pelajar-pelajar boleh melakukan drill ini ataupun teknik ini sebagai latihan sebelum melakukan aktiviti. So boleh gunakan kerusi, duduk di atas kerusi, and then gunakan kedua kaki, pijak pada garisan dan buat lonjakan ke hadapan. Ini step yang paling asas. Cikgu jangan nanti ataupun murid-murid nanti yang tak pernah buat aktiviti lompat jauh terus pergi ke padang terus lompat. Jangan. Risiko kecederaan dia sangat tinggi. Jadi untuk permulaan, tak nak bagi pelajar takut dan sebagainya, cikgu boleh gunakan teknik ini. Ataupun pelajar-pelajar boleh gunakan teknik ini, dan ia lebih menyeronokkan. Cikgu boleh ambil ataupun pelajar boleh dapatkan kerusi. Duduk, luruskan kaki dan pijak garisan, bangun dan lompat ke hadapan. Satu langkah saja, sama seperti teknik lompatan berdiri, ataupun lompat jauh berdiri. So seterusnya ini boleh tengok teknik lompatan seolah-olah macam lompatan ke tinting. Teknik lompatan ini sangat penting sebenarnya untuk melatih kekuatan otot kaki. Dan pastikan semasa melakukan lompatan lutut dibengkokkan 90 darjah. Ini antara drill yang boleh dilakukan. Jadi cikgu bolehlah ataupun pelajar-pelajar boleh melakukan aktiviti ini untuk meningkatkan kekuatan ataupun mendapatkan lompatan yang lebih baik. Teknik larian seperti larian ke tinting, sama juga cikgu boleh gunakan. Kalau cikgu tak ada peralatan macam ni, cikgu ataupun pelajar-pelajar boleh je letakkan kon ataupun marker penanda. Kalau tak ada sangat, boleh je ambil botol-botol ataupun tin letak sebagai penanda. Cikgu lari 2 langkah ataupun pelajar buat larian 2 langkah. So bila sampai pada marker tu,
lompat tinggi ke atas. Okey, lompat tinggi ke atas. Biasanya bukan 2 step. 1 step. Okey, 1 step. 2, 4. Okey, 1, 2, jump. Okey. Boleh juga kalau sini cikgu-cikgu ataupun pelajar-pelajar boleh gunakan kotak. Okey, senang saja. Pergi saja dekat office, minta kotak A4 paper tu yang tak guna tu. Ambillah sekitar 4 ataupun 5 kotak. Cikgu boleh susun di padang. Jarak lebih kurang dalam 3 meter. Okey, ikut kesesuaian. Okey, 3 meter tu kalau standard lah. Saya latih pelajar-pelajar saya gunakan box yang diletak sekitar jarak 3 meter sebab pelajar saya langkah dia besar. Okey, kalau cikgu pelajar-pelajar yang rendah, mungkin cikgu boleh pendekkan sikitlah jarak. Okey, tapi sebelum cikgu letak box tu, make sure suruh pelajar buat larian biasa dulu pada rumput. Okey. Jadi cikgu tanda. Okey, takut nanti pelajar pijak kotak nanti. Okey, kotak antara yang saya sarankanlah. Sebab kalau pelajar pijak pun tak mencederakan. Okey, berbanding kalau cikgu letak kun ataupun cikgu letak marker macam ni. Okey, kadang-kadang pelajar pijak boleh terselio dan sebagainya. Okey, buatlah beberapa set kitaran. Okey, maybe cikgu boleh buat sekitar 5 kali. 5 kali lompatan, tapi ulangan dia sebanyak 5 kali bagi setiap pelajar. Okey, dan yang bagusnya pelajar-pelajar semua boleh buat aktiviti ini secara beramai-ramai. Ini salah satu lagi teknik. Okey, bergerak menggunakan kaki, lompat sebelah kaki diangkat. Okey, 90 degree. Okey, 90 darjah, lutut 90 darjah. 1 step, 2 step, 3 step, 4 step, and then down. And then 5 langkah dan jump tinggi ke atas. Okey, 1, 2, 3 langkah pendek, 4 langkah besar, 5 lompat. Okey, itu teknik 5 step. Okey, selain itu pelajar-pelajar juga boleh gunakan teknik macam ni. Berjalan angkat lutut tinggi tapi dengan kadar yang laju sedikit. Okey, so berlangkah step 1, 2, 3, 4 and then jump. Okey, jump bukan jump tinggi. Okey, jump sekadar kaki you daripada lantar tanah tu sikit saja naik. Okey, supaya postur badan lurus. Okey, selain itu boleh juga buat aktiviti macam ni. Okey, 1 lompat. Okey, dan tangan dihayungkan. Okey, sekiranya cikgu-cikgu ataupun pelajar-pelajar dah buat semua kemahiran-kemahiran tersebut, jadi kita boleh buat kemahiran yang lengkap. Tadi kita pergi pada part ataupun bahagian-bahagian. Sekarang kita pergi secara yang lebih mencabar sedikit. Lonjakan macam ni. Okey, 1, 2, 3, 4, lonjak tinggi ke atas. Okey, lompatan langkah besar. Jadi bila pelajar-pelajar dah ada keyakinan, cikgu-cikgu bolehlah untuk melakukan aktiviti secara penuh. Okey, tu teknik simple saja. Mendarat tu tak semestinya pelajar-pelajar mendarat dengan keadaan yang jatuh macam tu. Boleh mendarat tegak saja, tapi mesti lutut dibengkokkan. Okey, lutut dibengkokkan. Alright. Okey, seterusnya kita akan tengok tentang peraturan dia. Okey, macam mana menentukan seorang peserta itu batal ataupun tidak percubaan lompatan dia. Ini merupakan fasa persediaan. Okey, berdiri tegak. Okey, dan kita ada fasa larian landas. Okey, sini apabila dia berlari tu fasa larian landas. Okey, dan sini ialah fasa lonjakan apabila dipijak pada plate ataupun papan lonjakan tu, itu fasa lonjakan. Dan semasa di udara fasa layangan, dan semasa mendarat ialah fasa mendarat. Okey, kita boleh tengok situ pengadir mengangkat bendera putih. Okey, ada 2 orang pengadir di situ berdiri betul-betul di pelantar ataupun papan lonjakan. Okey, biasanya pengadir akan tengok macam ni. Okey, boleh tengok gerakan kaki menyentuh sebelum garisan merah. Jadi kita tengok situasi yang kedua, bagaimana seorang peserta tersebut boleh dibatalkan lompatan dia. Okey, kita tengok sini. Okey, pelari tersebut ataupun peserta tersebut membuat larian. Okey, larian landas. Okey, dan seterusnya memijak papan lonjakan. Okey, take off. Okey, dan mendarat. Okey, kalau boleh tengok sini, semasa atlet ini membuat lonjakan, pengadir mengangkat flag merah. Flag merah bermaksud batal ataupun fall. Okey, jadi kita tengok sini macam mana dikira batal. Okey, apabila melakukan lonjakan,
seperti ini, kaki atlet ataupun kaki peserta terkena pada garisan merah walaupun sedikit, ianya dikira batal. Okey, terkena pada garisan merah sedikit saja itu. Okey, tak sampai 1 cm pun. Okey, tapi sebab dia dah pijak garisan merah, dikira batal. Okey, so itu penerangan cikgu. Harap semua dapat faham dengan jelas. Okey, semoga perkongsian kali ini bermanfaat. Okey, baiklah. Itu saja perkongsian cikgu pada kali ini. Diharapkan dengan segala perkongsian yang telah diberikan itu, sedikit sebanyak dapat membantu pelajar-pelajar semua dalam memahami tajuk pembelajaran yang kita bincangkan. So, sekiranya perkongsian bermanfaat, jadi bolehlah kongsikan ataupun sharekan serta subscribe YouTube cikgu ni supaya ilmu yang disampaikan ini dapat digunakan oleh semua. Okey, sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.